Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita dalam podcast Fikrah dan Hujah untuk tahun baru 2024. Ini siri yang pertama pada minggu ini. Alhamdulillah, kita pada malam ini akan kembali asal dengan tetamu-tetamu tetap kita yang berbahagia. Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga tetamu tetap kita yang kedua yang telah kembali dengan selamatnya daripada umrah, iaitu Sahibul Fadilah Profesor Dr. Ruzaimi. Apa khabar Dr.? Baik, Alhamdulillah. Hari itu ramai orang hairan boleh berada di satu tempat, dua waktu yang berbeza. Kau macam mana? Dua tempat. Dua tempat. Tanda-tanda kewalian lah. Kewalian dan kekeramatan. Tapi pada malam ini, pada podcast minggu ini, beliau memang secara yaqazahnya berada di sinilah bersama dengan kita, Alhamdulillah. Dan pada malam ini, Fikrah dan Hujah mengangkat tajuk yang sangat relevan dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita, khususnya kami-kami yang juga sebahagian daripada para pendakwah penceramah di medan dakwah ini, iaitu ceramah agama, lawak jenaka, maki hamun, apa sebenarnya. Alhamdulillah. Dan sekali lagi Datuk, terima kasih kerana pada malam ni kita dihidangkan, sebab penonton ni dia tertanya-tanya tajuk. Lepas tu dia akan up tentang menu. Kita, Datuk, Doktor menjunjung kasih lah ke bawah duli yang teramat mulia Raja Muda Perlis di atas kurniaan menu kita kepada Datuk. Malam ni Datuk berkongsi. Kita menjunjung kasih Datuk, terima kasih. Terima kasih kepada tuanku. Juga kepada tuanku. Kopi Arab. Kopi Arab dan biskut Dubai. Biskut Dubai. Arab juga lah ni. Dengar elok, biskut Dubai, bukan langkah Dubai. Kan? Dan kita juga berterima kasih kepada Haji Hamid kalau menonton secara langsung pada malam ini di atas kurniaan buah-buahannya. Kita harap teruslah menyumbang dengan penuh ikhlas, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Jadi tanpa nak melengahkan masa Datuk. Sebelum tu penonton share dulu link kita. Okey. Jadi kita harap juga penonton-penonton yang menonton secara langsung ni dapat share supaya kita dapat berkongsi manfaat sama-sama. Fikrah dan Hujah. Dan kita juga dapat respon banyak pasal ziarah Fikrah dan Hujah, insya-Allah di hujung rancangan nanti saya akan war-warkan sedikitlah. Ziarah ramai dah nak tangkap gambar ni. Kan? Ramai dah jemput ni. Kan, insya-Allah. Baik Datuk. Kita realiti hari ni kita nampak selain daripada dunia hiburan yang biasalah di kalangan artis, dunia yang menjadi tumpuan dan menjadi tarikan yang besar dalam masyarakat ialah dunia orang-orang agama. Kita melihat pentas-pentas ceramah, kuliah-kuliah agama, forum-forum yang melibatkan tokoh-tokoh agama ni mendapat sambutan. Cuma malangnya di sebalik sambutan yang menggalakkan itu, kita melihat ada satu fenomena yang agak merisaukan kita. Apabila ada di kalangan para penceramah ini, mungkin juga nasihat untuk kita yang terlibat dalam bidang ini, tidak lagi mempunyai disiplin dan juga fikrah yang jelas ke mana dia nak bawa. Sehingga ada penceramah yang sanggup mencarut, maki hamun orang yang berbeza, mengeluarkan kata-kata lucah, isyarat lucah, dengan berbagai-bagai alasan dan sebagainya. Datuk melihat fenomena ini sebagai orang yang agak lama dalam dunia dakwah ini. Apa pandangan Datuk dulu untuk permulaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini adalah tajuk yang kita sendiri kadang-kadang susah hati ataupun sentiasa duka cita dengan diri kita sendiri tentang hal ini, kerana ia membabitkan satu perkara yang kita terlibat hari-hari, iaitu menyampaikan ajaran agama ni kepada orang lain. Jadi apabila kita berbicara tentang hal ini, kita berbicara tentang diri kita juga, bukan tentang orang lain saja. Dulu bila orang cakap tentang dakwah, orang terbayang tribulasi dalam dakwah. Ujian dalam dakwah. Orang akan pertikaikan, orang akan bantah, dan macam-macam. Hari ini, apabila keadaan berubah, Alhamdulillah ada kehendak masyarakat pada agama,
orang berbicara tentang dakwah, orang berbicara macam tentang dunia selebriti. Jadi pendakwah ni terkenal, orang nak selfie dengan dia. Saya ni minta maaf sikit, benda-benda tu saya kolot sikit. Bukan sombong. Bukan saya sombong, anda kena lemah. Bukan kata tak mahu pun kan, kadang-kadang saya kata tak sesuai tempat tu kan. Tapi ertinya orang ambil ruang itu sebagai ruang hiburan. Jadi nak jumpa ustaz tu seronok pasal dia banyak muncul di media sosial. Jadi nak selfie, nak tangkap gambar dengan dia. Dan orang-orang pun terbayang, sebahagian orang terbayang bahawasanya kalau kita dakwah, kita dapat duit mudah. Dulu arwah Dr. Luk pernah kata saya, istilah dia kata, kita kena jaga-jaga dengan ustaz sampul. Jadi keseluruhan dakwah dia yang difikir apa penghasilan dia. Habuan dia. Dan kalau dia jadi pendakwah terkenal, dia mesti kena pakai kereta yang elok, kenderaan yang hebat, barang-barang yang mewah, supaya nampak jenama dia. Dan kemudian dia pun mungkin boleh juga terlibat dengan orang nak iklan barang-barang. Duta-duta produk. Duta produk. Jadi dia akan bercakap apa yang orang suka. Ataupun dia akan cakap apa yang mana memenuhi kehendak dirinya. Dan ini adalah perkara fenomena yang sedang berlaku. Yang kita kena akur ia berlaku. Hasilnya maka orang tak nak bercakap, sebahagian orang lah, bukan semua. Para pendakwah akan cari topik-topik yang orang boleh suka. Tajuk-tajuk yang menghiburkan. Tajuk-tajuk yang menghiburkan, yang makcik boleh gelak, ketawa. Dan ini dalam ilmu hadis dulu kita bincang tentang masalah wa'az dan qusas. Tukang cerita. Tukang cerita dan penglipur lara yang mencari tajuk-tajuk dan mereka hadis-hadis Nabi yang mana menimbulkan kesukaan pada orang ramai. Lebih daripada itu lagi, kadang-kadang dia suka. Dia jadikan, dia tak tahu apa tujuan dia. Nak sampaikan agama, dia jadikan maki hamun. Jadi apa saja orang berbezanya, dia cerca, dia maki orang. Kan? Itu pun satu hal juga. Ada yang mencarut dan seumpamanya. Ini perkara yang kita nak kena diskusikan. Supaya ada kesedaran untuk diri kita dan para penyampai. Apakah yang sebenarnya kita cari daripada dakwah ni? Kita cari populariti, kita cari sampul tadi, kita cari kehidupan sebagai orang yang berada dengan orang termodai aliok lah. Orang utara kata. Atau sebenarnya kita sedang menunaikan misi yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada para anbiya dan disambung oleh kita. Kalau kita tengok pada awalnya lah, sebulan-sebulan kita, misi para anbiya dahsyat. Kan? Kita baca semua Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bila sifatkan tentang dakwah Nabi. Ulaika allazina hadallah fa bihudahu muqtadi. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa zikra lil alamin. Mereka itu para anbiya. Allah beritahu Nabi kita Muhammad. Mereka itu telah diberi petunjuk oleh Allah. Fa bihudahu muqtadi. Dengan petunjuk mereka itu kamu contohi. Allah kata kepada Nabi. Kemudian contoh yang pertama pada qul la as'alukum alaihi ajra. Mereka tidak meminta upah. Aku tak minta, katakanlah aku tak minta habuan daripada kamu. I don't ask from you payment. Aku tak minta habuan. In huwa illa zikra lil alamin. Quran ini hanyalah peringatan untuk sekalian alam. Di atas dasar itu, dakwah itu, para anbiya bawa dakwah itu, mereka menanggung beban risiko. Dan mereka tahu bahawasanya dakwah ini beban. Sehingga hari ini, orang tak tengok dakwah beban, orang nak tengok dakwah entertainment. Kalau orang kritik sikit, apa dakwah sampai orang kritik? Apa beritahu benda yang orang marah? Kita kena beritahu benda yang orang suka. Dan ini telah menjadi perkara yang perlu kita perbetul. Sehingga akhirnya Datuk, mungkin boleh Datuk tambah sikit, sebahagian pendakwah memilih jalan selamat. Ya. Pembahagian dakwah memilih jalan selamat. Jalan kalau orang kata, di jalan yang orang mau. Bukan jalan yang tanggungjawab dia bagi. Pasal tadi sebut dalam suratul An'am. Allah dakwah ni, pendakwah hari ni dia tak mau terbayang kalau dia dakwah orang duka cita kerana orang kritik dia. Tak ada. Dia tak nak yang tu.
Dia tak terbayang pun. Dia kira dia pergi dakwah, orang sambut, orang bagi mikrofon, orang salam, orang bagi sampul, orang jamu makan. Saya bukan kata salah. Kita pun lalui yang sama. Tapi itulah gambaran yang ada sehingga anak-anak budak-budak muda yang belajar agama, dia fikir jadi ustaz lah senang, kaya. Tapi Quran sifatkan Nabi cerita lain. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Allah kata sesungguhnya kami tahu, wahai Muhammad, ia telah benar-benar menduka citakan engkau apa yang mereka katakan. Fa innahum la yukazzibunak walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yaj'alun. Mereka bukan dusta padamu, tetapi orang yang zalim dengan ayat Allah tu memang keras kepala. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Allah kata telah didustai rasul-rasul sebelum kamu, mendahului Nabi. Fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu. Mereka sabar di atas apa yang mereka itu didustakan dan disakiti. Wala mubaddila li kalimatillah. Tidaklah. Tuhan tak ubah. Yang ni memang tabiat dakwah. Tak ubah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Telah datang kepadamu berita-berita para rasul. Kemudian Tuhan sambung kata apa? Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. Walau syaa Allah la jama'ahum 'ala al-huda fala takuna minal jahilin. Kalau kau rasa berat wahai Muhammad, kau carilah lubang dalam tanah kau, tangga naik ke langit kau, bawa dalil supaya mereka semua bawa satu tanda supaya mereka semua beriman. Kalau Tuhan mau, Tuhan bagi mereka semua himpun di atas petunjuk. Kau jangan jadi orang yang jahil. Maksud apa? You lalui jalan dakwah, mesti ada tribulasi, mesti ada cabaran, mesti ada ujian. Jika kita bercakap benar. Melainkan kita nak jadi entertainment je. Pergi nak cari tajuk malam ni, apa penonton nak boleh gelak kat kita. Kita tahu banyak yang benar, kita tak mau sokong yang benar. Ataupun kita tak kata yang benar. Ada amalan yang salah dalam masyarakat, kita tak mau betulkan. Nanti masyarakat marah kita. Sebab apa? Sebab kita rasa dakwah ini ialah satu pentas hiburan. Pintas kemegahan yang akan diperolehi oleh kita. Untuk apa kita bersusah kalau ada jalan senang? Kita naik mimbar, kita naik atas pentas dakwah, kita ceramah supaya orang senyum pada kita dan orang hidang pada kita. Saya bukan kata salah, kita pun lalui benda yang sama, orang pun hormat pada kita juga lah yang sama. Tetapi pemikiran sebegitu adalah salah di dalam dakwah. Tujuan dakwah ialah menyampaikan ajaran agama. Manusia redha tak redha perkara yang kedua. Yalah memanglah agama suruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah benar. Tetapi hikmah itu tidak sehingga kita membelakangkan fakta. Okey doktor, kita tengok satu kupasan yang sangat jelas daripada Datuk. Hari ni orang dengar ceramah apa yang dia nak dengar, bukan apa yang patut dia dengar. Sehingga kan sebahagian penceramah ni dia bukan pening nak fikir tentang apa yang dia nak sampaikan, tapi apa yang boleh buat orang sonong. Sehingga kadang-kadang orang kata, ni view tak ramai ni pasal tak reti melawak lah. Ceramah tak pandai. Jadi macam mana doktor melihat fenomena ini sehingga penceramah tu mengikut rentak, bukan dia mendidik masyarakat? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Ustaz Mat selaku moderator pada malam ini dan sahibus samahah Datuk Mufti dan semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tajuk ni sebenarnya tajuk yang menjadi panaslah sejak kebelakangan ini, yang mana ia merupakan salah satu daripada perkara yang kita perjuangkan sejak lama. Bahkan masa Ana sendiri mendengar kuliah Datuk Mufti daripada awal dulu, waktu mula-mula balik daripada Jordan, Datuk Mufti antara orang yang awal yang menyebutkan tentang kepentingan memelihara adab dan akhlak di dalam ceramah agama. Yang mana dulu kadang-kadang kita pun terlibat dalam benda yang sama. Kadang-kadang ceramah politik yang dipanggil sebagai ceramah politik Islam, tetapi penuh di dalamnya makian, carutan, ghibah, umpatan terhadap
bentuk muka, bentuk badan, bentuk fizikal orang-orang yang menjadi lawan Dijadikan bahan lawak. politik, dijadikan bahan Hal-hal lawak. peribadi orang. Hal-hal peribadi orang dibangkitkan, dikorek dan sebagainya. Ini merupakan perkara yang disebut oleh Datuk Mufti daripada awal lama dulu dan konsisten alhamdulillah sehingga sekarang kita menyebutkan benda yang sama. Tapi lately kita lihat, akhir-akhir ini kita melihat perkara ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang politik. Orang-orang politik tu daripada zaman dulu kita fahamlah kerana dia nak menjatuhkan musuh politiknya. Itu yang dikatakan politik tu. Dikatakan politik ni sebab dia nak menjatuhkan musuh politiknya, dia memikirkan tentang numbers. Tapi bila dilakukan juga oleh orang-orang agama yang pada waktu ini non-partisan. Kerana kita dah ada satu aliran yang kita panggil third force. Ya. Aliran ketiga yang tidak memikirkan tentang politik dan numbers, lebih kepada berceramah, memberikan ruang, memberikan ilmu kepada masyarakat, mendapat ruang untuk memberikan ilmu. Tetapi kita melihat di sana dia memberikan, mungkin ada memberikan ilmu, ada memberikan fakta, tetapi tidak melazimi adab dan akhlak yang baik. Sebab itu kita kena kembali kepada asas balik. Kalau kita melihat kepada dakwah Nabi Nuh umpamanya, Allah Subhanahu wa taala merakamkan Nabi Nuh berbicara dengan Tuhannya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhan, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam dan tidak ada yang bertambah kepada dakwahku, ajakanku kepada mereka, melainkan mereka tambah lari pada aku. Jadi, kita kena kembalikan pada zaman ini. Kalau Nabi Nuh hidup di zaman ini, katakan, adakah kita nak banding view dia dengan view penceramah-penceramah popular? Kan? Yang mana kadang-kadang ceramahnya itu menjadi popular bukan kerana konten ilmiahnya, tetapi kerana Maki hamun. hamunnya, kerana lawak lucahnya, kerana membodohkan orang lain di dalam ceramahnya, menyebabkan orang boleh ketawa, menyamakan orang dengan haiwan, dengan fakta yang dia sendiri tak tahu betul ataupun tidak, dengan hadis palsunya, memfitnah lagi. Ini sesuatu yang kita rasa masyarakat perlu nilai semula. Nabi Nuh mengatakan, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Wahai Tuhan, setiap kali aku seru mereka supaya Engkau ampunkan mereka. Maksudnya dakwah kita pada masyarakat bukan untuk memberikan mereka ketawa sebagai satu matlamat yang utama. Tetapi dakwah kita kepada mereka supaya Tuhan boleh ampunkan mereka. Tuhan boleh ampunkan kita dan Tuhan boleh ampunkan mereka. Selalu saya ingatkan kepada diri saya dan semua pendakwah-pendakwah ini, apabila kita berdakwah, kita mahu mengutip pahala dengan dakwah ini. Kita mahu Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat apabila kita memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat untuk mereka amalkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala kerana kita nak apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kita nak supaya bila orang dapat manfaat ilmu pada kita, orang amalkan, orang sampaikan, kita mendapat pahala. Tapi cuba bayangkan kalau kita budayakan carutan, makian, kutuk mengutuk, fitnah memfitnah, apa yang orang dapat daripada kita, melainkan orang akan dapat satu benda yang buruk untuk kita amalkan. Dulu orang belajar mencarut di luar. Sekarang orang belajar mencarut di masjid. Orang belajar mencarut di masjid. Kalau katalah artis mencarut di pentas persembahan, kita tak boleh terima. Ingat lagi dulu ada satu orang pelawak yang buat satu aksi lucah dalam persembahan live. Dia kena tindakan. 2 minggu digantung oleh Astro. Kan? Digantung. Dan tak ada siapa pun yang mempertahankan. Tapi kalau orang agama menggunakan isyarat lucah, menggunakan perkataan maki, perkataan caci, tak ada siapa nak gantung dia. Dan dibela oleh netizen. Dibela oleh orang-orang yang menjadi pengikut dia. Bahkan boleh kutip duit lagi lepas masjid selepas dia mencarut tu. Ya. Ini satu benda yang kita kena tahu. Kepada semua, ada orang kata kadang-kadang kita iri hati dan sebagainya. Kita tak ada iri hati dengan apa pun. Kerana alhamdulillah setakat ni kita mempunyai, saya sendiri, Datuk Mufti pun, kita ada pekerjaan tetap kita sendiri. Kalau kita tidak berceramah pun alhamdulillah setakat ni kita adalah pendapatan untuk yang makan tu lepas lah. Cukuplah makan. Kita tidak mencari makan dengan ceramah ini. Tetapi kita sebut ini atas dasar amanah.
Kita sebut ni atas dasar tanggungjawab. Kerana di dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari, para sahabat mengatakan lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahisha. Nabi itu bukan seorang yang fahish. Nabi bukan seorang yang kotor, yang jijik. Fahish ni merangkumi perkataan, perbuatan dan sifat. Sifat Nabi bukan sifat yang jijik. Perbuatan Nabi bukan perbuatan yang jijik. Perkataan Nabi pun bukan perkataan yang jijik. Wala mutafahisha. Bukan juga Nabi itu mutafahish. Apa itu mutafahish? Tuan-tuan boleh buka dalam Fathul Bari. Ada satu tafsiran daripada seorang ulama, nama dia Ibn Hajar menukilkan daripada Daudi. Dia mengatakan mutafahish ialah orang yang yasta'milul fuhsh liyudhikan nas. Menggunakan perkataan yang jijik, yang kotor, apa saja sifat yang jijik, yang kotor, untuk mentertawakan manusia. Untuk bagi orang manusia seronok. Untuk bagi orang ketawa, untuk bagi orang gelak. Ini bukan salah satu daripada ciri-ciri Islam. Mungkin ada orang dia bandingkan view. Dia kata, oh ya, view ni berpuluh-puluh ribu. View ni ratus-ratus je. So dia kata kita boleh banding mana yang benar, mana yang salah. Yang pertama, kebenaran bukan diukur dengan jumlah bilangan. Itu pertama. Yang kedua, bila kita sebut tentang dakwah, dakwah ini kita nak orang, kita kena tahu dakwah ini merangkumi, ajak orang pada agama, merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Kita nak orang ikut kita pada akidah, kita nak orang ikut kita pada ibadah yang kita ajar, kita juga nak orang ikut kita pada akhlak. Jadi kalau akhlak teruk, kadang-kadang kita rasa macam dakwah itu tidak berjaya. Kerana tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa keberhasilan dia? Apa keberhasilan? Sebab itu kita sebut Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Tapi bila kita menjadikan maki hamun sebagai satu budaya, maki hamun sebagai satu norma, ataupun kita kata benda yang normal, normalisasi benda-benda buruk ni dalam meja kuliah, dalam meja ceramah, maka kita seolah-olah telah mengatakan okey masyarakat untuk maki, okey masyarakat untuk mencarut, okey masyarakat untuk fitnah, atas alasan kerana ramai orang suka. Sebab tu saya selalu sebut pada Ibn Qayyim menyebutkan syaitan ni apabila dia mengganggu manusia, bila dia menggoda manusia, dia akan melihat kepada kelemahan dan kekuatan. Kelemahan manusia pada apa, kekuatan manusia pada apa. Dia melihat bila orang tengok, oh, dakwah aku ni ramai. Maka itu kelemahan, mungkin kelemahan. Jadi dia akan follow. Dia kata, kau jangan peduli dakwah kau okey kerana ramai orang follow. Betul. Ini masalah. Dan orang yang mendengar, dia rasa dia buat kerja agama. Syaitan sedang talbis dia, syaitan sedang goda dia, syaitan sedang tipu dia. Ceramah agama yang kau dengar ni bukan ceramah agama yang okey pun. Kerana apa? Kerana dia suka dengar. Sebab kalau dia dengar benda-benda lain pun, dia dengar benda-benda fuhush, dia dengar benda-benda kotor, benda-benda jijik. Ceramah agama pun sama. Dia rasa dia duduk dalam majlis agama. Sedangkan dia sedang duduk dalam satu majlis yang lebih kurang sama je macam majlis-majlis yang Dhalla an kotor lain. sabilihi wa yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a. Yuhsinuna sun'a. Dia rasa dia buat benda yang baik, tapi sebenarnya dia sedang melakukan perkara yang rugi pada diri. Cuma doktor, ada sebahagian, dan doktor juga menulis, dan ramai orang respon bersetuju, atas alasan ini ialah bahasa kami. Kan? Ini ialah style, gaya kami. Yang kadang-kadang mungkin orang akan anggap kata benda tu kasar, tapi sebenarnya itu tak kasar bagi kami. Tapi saya ingat dia tak bercakap juga dengan keluarga dia bahasa itu. Sebab itu boleh tak kita nak justify, kita nak halalkan tindakan itu atas alasan inilah bahasa tempat kami. Kita kena tahu uruf ni uruf said ke ataupun uruf khas. Uruf khas ni uruf orang-orang ramai yang bukan bahasa ahli ilmu. Dia mengatakan dia ahli ilmu. Jadi gunalah uruf bahasa ahli ilmu. Kita kenal ramai orang Terengganu, kita kenal ramai orang utara. Tak kotor pun perkataan dia. Ada orang Kedah memang cakap macam tu. Kita tengok kita Kedah, kita paling dekat kan Kedah. Tapi tak jumpa orang Kedah semua cakap tak. Mereka orang yang memang lolak. Orang yang cakap ada orang Kedah mencarut dalam masjid. Kan ada orang kata orang Terengganu memang semua kata kat orang macam tu. Kata tapi saya rasa ada kawan-kawan Terengganu. Di Perlis ni pun ada juga ustaz-ustaz Terengganu. 2-3 orang tokoh Terengganu. Tokoh ya. Dia tak ada pun kata setiap kali ataupun kata bodoh kat orang ataupun setiap kali pergi fitnah orang, lepas tu orang tanya apa bukti, ikutmu tak ada. Boleh fitnah orang kita kan. Buat cerita bohong tak ada. Kita kena bezakan. Ada juga orang share anak punya statement, komen kan. Dilarang bodoh. Dia kata ni sebut bodoh boleh. Dia kena bezakan di antara statement dan juga maki.
Statement macam kita kata, kita dilarang membodohkan akal. Ini tak ada masalah. Tapi yang tak boleh ni bila kita kata hang ataupun mu, itu maki. So kita Apatah kena lagi bezakan. dengan menyebut mufti selendar dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu satu penghinaan yang kita rasa Yalah, sebab bila dikata apa, tukar minyak silinder nak jadi mufti, Mamak roti canai. Mamak tebar roti canai nak jadi pakar hadis. kita mungkin boleh berbeza tapi tak ada Ya, dia soal akhlak. soal akhlak. Sebenarnya kita biasa, kita tahu kita dah ada expectation. Kita memang macam tu. Kita tahu dalam dakwah mesti akan ada orang kata kat kita. Kita tak, tapi kita duka cita bukan pada dia saja, tapi pada orang Muslim yang lain. Yang dengar, yang akan jadi trend pada anak muda. Betul tu. Lama-lama dia rasa tak salah duk maki hamun orang. Lepas tu buat fitnah. Macam cerita depa ni maki ulama, kata Imam Syafi'i bodoh. Kalau kita tanya, dia tak dapat buktikan, tapi anak-anak muda dia syok lah. Oh, takkan ustaz dia bohong, kan? Depa ni kata imam-imam mazhab Syafi'i ni bodoh, dia kata. Tapi dia tak dapat buktikan. Dia mereka saja cerita tu. Kemudian dia buat cerita. Termasuklah cerita yang kata apa? Yang kita sebut hari tu, depa kata siapa kahwin dalam masjid, macam-macam cerita dia buat. Fatwa katanya, fatwa. Buat marah kan. Lepas tu Membangkitkan kemarahan orang. Imam Nawawi sesat, dia kata. Tapi semua benda yang dia reka, dia naik marah sebagai satu seolah-olah satu style gaya dia dalam masjid, yang mana padahal itu adalah fitnah. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahil 'azim. Dia sangka benda tu ringan, di sisi Allah berat. Kerana pada suatu hari dia akan bertemu dengan kalimat itu pada padang mahsyar kelak. Di atas segala pembohongan, dan dia menanggung pembohongan orang-orang yang mengikut dia, yang percaya dengan dia. Yang percaya dengan dia. Bukan dia sajalah, siapa-siapa yang sama lah. Umum. Termasuk. Dia tu kita tak sebut nama siapa-siapa, tapi kita siapa yang macam tu lah. Dan ini adalah benda yang kadang-kadang dijustifikasikan pula dengan kononnya Sayyidina Umar lagi garang. Sayyidina Umar, dia garang, pertama dia tak maki orang. Kemudian dia tegas tu, dia adalah ulul amri. Dia adalah pemerintah yang menguat kuasa. Nabi memang tegas, tapi Nabi bukan maki. Memanglah hadis kata Rasulullah idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu washtaddat ghadabuhu. Nabi itu bila khutbah apa? Merah matanya, apa? Tinggi suara. Tinggi suaranya, hebat marahnya, ka'annahu munziru jaish. Seakan-akan dia memberi arahan pada tentera. Maksudnya pidato yang hebat, bukan maki orang. hatta Nabi melarang Aisyah untuk membalas makian. Larang. Dia satu dua ungkapan sahabat kadang-kadang kata kat, bukan dalam ceramah, dia kan Abu Bakar kata balik kat Quraisy umpamanya. Ini kata, ini adalah ungkapan yang orang kata dialog biasa. Tapi bukan jadi duduk di atas pentas yang menjadi Pentas umum. teladan kepada orang lain untuk mendengarnya. Oleh kerana Nabi adalah tempat contoh teladan. Bila Aisyah kata Assalamualaikum wal la'nah kepada Yahudi tu. Aisyah kata mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Nanti lu Aisyah, Allah sukakan lunak dalam semua perkara. Kita pun kita tahu kadang kita pun tegas kalau benda yang perlu tegas. Maki ni lain, maki you guna perkataan yang buruk, lucah you tujukan pada individu. You tujukan pada individu. Satu, kalau tuju individu, maki dah salah dah. Yang lebih teruk lagi, benda tu tak wujud yang you kata tu. Dia create cerita. Dia reka. Dan berapa banyak kena fitnah dia tu telah menimbulkan pergelaian dan pergaduhan di kalangan kaum muslimin. Akhirnya bila orang tonton sendiri dan orang dengar sendiri, orang tak jumpa apa yang orang tak jumpa. Mana yang dia didakwa kata tu, kalau dia suruh cari, macam kita kata Dr. Ruzaimi kata, Ana kata, semua hamba cari kat mana, kami kata tak ada. Tapi dia kata ada, mesti ada. Orang percaya kat dia. Akhirnya Datuk, dakwah yang sebegini nak dibawa ke mana masyarakat? So kata dia dakwah ini kerana dia berdasarkan kepada market dia. Dia rasa market tu ada. Ada orang yang memang dulu penceramah-penceramah, orang kata orang suka orang maki hamun. Dulu penceramah politik yang kaki maki hamun memang lebih ramai daripada penceramah yang korang maki. Betul? Dan maki ni sebenarnya kadang-kadang tak kenal parti pun. Saya dalam sejarah ada satu orang penceramah yang parti dia ni sekarang merintah, tapi saya tak kait dengan parti dia, tapi dia ceramah atas parti dia. Dia panggil bapak setan. Kan? Sebab apa? Sebab kerana dia kata, anak kata ceramah politik yang maki hamun tu lebih teruk daripada pergi dengar artis yang duk menyanyi.
Memang lebih kurang lah dia kata. Tapi dia kata bapak setan. Masa tu muda ya. Apa nama mak anak meninggal. Mak anak kata, dia panggil Angah cuba tengok. Teruk betul dia ni kata. Kata, kata macam tu. Tapi Allah, urusan Allah ni banyak kan. Satu hari nak tengok, ada satu kejadian yang berlaku pada dia. Dalam tajuk tu, dia tak kaitkan dengan ceramah hak dia dulu ni. Dia sebut nama penceramah tu, dia sebagai bapa setan. Tapi tak ada mereka kaitkan dengan dia pun mungkin yang penulis tu pun tak tahu tentang cerita dia yang dulu kata kat saya maki bapa setan. Tapi maksudnya itulah. Dan orang ni pun tak ke mana lah dalam dakwah. Bukan kata kita pun nak minta dia jadi begitu. Tapi maksudnya apa yang manusia cari? Dia cari kerana bila dia kata dia fitnah kita tu, ataupun dia fitnah orang, ataupun dia maki, ni ada penyokong yang duk sorak kat bawah ni. Itu masalah. Macam yang kaki duk maki tu, pasal dia ada, bila dia maki, kalau dia maki orang politik, ni ada penyokong politik yang suka ni. Ataupun kalau dia maki dan aliran yang berbeza, orang yang dia tuduh Wahabi ke apa semua, kan, dia tuduh ni. Jadi adalah geng-geng nak pukul kompang kat bawah ni, orang yang suka. Jadi dia sedang ambil hati market tu. Itu satu hal. Ada yang penceramah yang kadang-kadang mencarut lucah. Ada penceramah yang dia tanya, pasal apa mesti Perlis tak bagi dia main Perlis? Siapa kan tak bagi dia main? Main Malaysia ni dia main mana boleh. Segi Polis tak tangkap dia. Tapi nak berceramah dalam masjid kita, pada satu penceramah yang pernah cerita naik motosikal, lepas tu sebut benda yang lucah, masak yang panas sampai masak benda. Apa yang dia nak capai? Walaupun mendapat tepukan, gelakan. Kita kalau kita pergi bekerja macam orang berniaga kan. Orang berniaga ramai orang main kedai dia. Tapi dia rugi. Untuk apa? Niaga untuk untung kalau berniaga lah kan. Kalau kita pergi ceramah yang semua orang gelak suka pada kita, tapi kita tidak menghasilkan apa yang Islam mau. Sedangkan asalnya dakwah kita tu kepada Islam. Simple sajalah kita kata. Kalau Nabi ada, Nabi kata, inilah umat aku. Inilah pendakwah pada agama aku. Ataupun Nabi kata, ini bukan jalan aku. Tadi Dr. Rora baca tentang hadis. Nabi Nabi itu bukan lam yakun saban wala la'anan wala fahasha. Nabi bukan fahasha wala la'ana, bukan kaki maku, kaki laknat. Jadi Nabi tengok orang Ansar dalam riwayat Tabarani, dia suka dalam majlis dia suka maki orang. Nabi kata sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufur. Maki orang mukmin fasik dan memerangi mereka kufur. Benda yang fasik ni duk buat dalam mikrofon ni. Ada yang tunjuk jari, isyarat lucah, isyarat juga. Ada yang cerita pasal sampai bab-bab kemaluan ni dalam seronok. Makcik-makcik tu pun duduk gelak. Ada yang sebut dengan jelas perkataan-perkataan. Sebut dengan jelas carutan itu. Dan saya, semua orang ada, penceramah politik pun ada. Cumanya bagi parti politik tertentu, kalau boleh dia semaklah penceramah dia. Pasal sebahagian penceramah yang duk maki itu kadang-kadang bukan parti lain pun ada, duk main daripada aliran politik yang tertentu. Normalisasi ini mungkin dah berlaku lama. Dia masuk. Jadi orang mereka jadi suka. Jadi syok. Jadi tabiat. Dia tak rasa bersalah dalam masjid tu. Duk sebut. Di luar masjid pun salah kita maki orang macam tu. Dan lawak ni Ustaz, satu lagi lah. Bila kita sebut tentang lawak. Lawak ni bukan tak boleh. Dalam hadis Nabi SAW pun ada waktu Nabi ketawa. Bergurau. Ada waktu Nabi bergurau. Tapi itu bukan tujuan utama. Maksudnya, janganlah sampai lawak itu menjadi satu sebab untuk kita pilih dia dan kita tinggalkan orang lain yang lebih berilmiah daripada dia. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, berkenaan dengan bila kita mula kritik, bila kita mula menegur, maka ramailah yang kata kita bersolidariti mempertahankan ulama daripada ditohmah, daripada dicerca. Netizen kita nak bagi tahu sikit.
Sampai ada yang buat statement, siapa yang nak kutuk ulama fulan bin fulan, maka unfriend saya ataupun unfollow. Pertama, kalau nak unfriend je lah, tak payahlah buat. Tak payah declare kan? Kau bukan penting tak pun. Padahal berkawan dengan aku pun kau yang mohon kan. Kau yang hantar send Kau yang request friendship tu kan. Itu pertama lah. Yang keduanya, waktu dia memaki ilmuwan lain. Sewaktu dia kutuk ilmuwan lain, sewaktu dia fitnah ilmuwan lain, kau kat mana? Kenapa kau tak bising masa tu? Kenapa kau tak unfriend orang masa tu? Adakah mereka itu juga tidak ulama? Adakah mereka itu bukan ilmuwan juga? Ilmuwan Dan juga. tujuan perbuatan kenyataan dia tu, tujuan dia pun untuk marketing juga. Itu masalah dia. Mengangkat. Dan dia kawan yang kata supaya nak bela tokoh tertentu tu, itu pun marketing juga. Dia nak dapatkan marketing lah, nak tumpang populariti. Suasana geng-geng. Ya. Pasal sentimen ni kadang-kadang dia mainkan sentimen politik, dia mainkan sentimen macam Mempok kan. sentimen pok. Jadi masa dia memaki, masa dia mengutuk, dia tak bising pun. Mungkin kerana kita tak ramai follower lah. Tapi kita ni kena fitnah Datuk banyak kali lah juga. Tapi tak ada orang nak solidariti dengan kita. Kata kita tak heran pun. Kerana Datuk sebut lah, wala mubaddila li kalimatillah. Ini ketentuan Allah. Dalam mana kita berdakwah nak ajak orang pada benda baik, terpaksalah kita menegur benda yang tak betul. Dan orang akan marah lah bila tegur benda tak betul yang dia buat, yang dia rasa macam benda tu normal. Dan yang ketiganya, berkenaan dengan ulama' ni. Nak pakai gelaran ulama' ni, siapa yang boleh letak dia tu ulama' ke tak ulama'? Bukan orang awam. Orang awam ni seolah-olah mari kita bertahankan ulama'. Betul ke ilmuwan? Sampai kata ulama' beracun. Oh, daging ulama' beracun dan sebagainya. Dekati dengan kami. Kami ni lah ulama'. Bermajlis dengan para ulama'. Jadi kita pun heran. Kita rasa macam, kita tak nafilah dia tu banyak ceramah. Tapi nak kata dia ulama' sampai level yang sampai nak diangkat begitu tinggi. Buku apa yang menjadi rujukan yang ditulis? Kita yang belajar ni sampai orang kata apa, menangis jugalah nak tulis tesis tu kan. Terpaksa berhadapan dengan beberapa orang profesor dalam bidang untuk mempertahankan tesis kita ni. Mungkin kita pula orang Arab pula, bahasa Arab pula kita tulis. Kita pun tak berani nak namakan diri kita ulama. Mungkin pakaian belum ulama'. Kan? Kita pun takut nak pakai pakaian-pakaian yang macam ulama' ni kan. Takut-takut kerana kita bukanlah orang yang boleh jaga semua benda. Tapi orang awam ni senang-senang je letakkan gelaran ulama' tu pada orang yang dia suka. Sedangkan perkataan dia kotor. Jangan hina perkataan ulama', taraf ulama' ni dengan orang yang mulut lucah, mulut kotor, mulut jijik, mulut maki ni. Jangan pergi letaklah. Dia kena belajar adab. Kerana Ibn Mubarak sebut, kami belajar adab sebelum kami belajar ilmu. Berpuluh-puluh tahun kami belajar adab dulu. Jadi pergi belajar adab dululah sebelum nak declare tokoh engkau ni sebagai ulama'. Itulah yang kita nak sebut. Kadang-kadang doktor sikit boleh tambah sikit. Masyarakat dia tak boleh beza. Kita mengkritik, dia sudah anggap benda tu menghina. Ya. Menghina dengan mengkritik ni juga. Itulah, dia boleh terima Doktor hinaan. tegur dia baca hadis palsu, doktor tegur itu kritikan, bukan hinaan. Kita tak hina, dia kata kita hina. Orang ustaz pujaan dia hina orang lain, dia boleh terima. Sebab tu kita kata ini talbisu iblis. Dia sedang ditipu, dibelit oleh iblis. Dia rasa dia dengar ceramah agama, dia rasa dia buat kerja untuk agama, tapi sebenarnya dia sedang melakukan perkara yang tak wajar di sudut agama. Sewaktu tokoh dia yang dia minat dikritik, dia kata orang hina ulama' dia. Sewaktu tokoh pujaan dia menghina orang lain, memaki orang lain, memfitnah orang lain, kutuk orang lain, dia suka dan dia ketawa. Dia tak rasa pun benda tu menghina. Jadi sebab itu dia kena nilai balik. Buang ketaksuban pada diri, nilai balik. Yang aku kata sebagai hina ni orang sekadar kritik untuk membetulkan saja. Itu pertama. Yang kedua, bila kita kritik bab tu saja. Seolah-olah macam kita buang semua sumbangan dia. Dia kata, dia pun ada sumbangan tarik anak muda balik pada agama. Kita tak pernah petikai kalau betul ada usaha tu. Yang kita tak nak orang ikut dia dan orang terikut dengan perkataan kotor, perkataan maki, perkataan fitnah yang dia ucapkan. Para pengikut dia ni, dia kena fikir. Pengikut kita juga sama. Sebab tu kita ulang supaya kita tak nak orang ikut kita. Kita mau orang faham apa yang kita ajar. Kan? Mudah-mudahan kalau kita salah, kita istiharah awal lagi apa? Supaya mereka jangan ikut apa yang ternyata kita salah. Tapi pengikut dia macam Dr. Razami kata tadi. Kena bayangkan kalau besok di akhirat dia nak berdiri depan Allah Taala. Aku berjuang mempertahankan ustaz saya. Pertahankan apa? Pertahan hak dia maki orang. Boleh ya? Bayangkan. Cuba fikir. Dan dia anggap maki itu adalah mempertahankan agama. Itu bahaya. Bahaya. Seolah agama ni, agama yang Tuhan kata
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah. Siapa lebih baik perkataan dia daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah, kepada Allah dan menyatakan bahawasanya aku termasuk di kalangan orang Islam. Beramal dengan amalan soleh dan menyatakan aku termasuk di kalangan orang muslimin. Tak sama hak jahat dengan baik. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak hak jahat dengan cara yang lebih baik. Itu dakwah lah. Itu dakwah. Kita pun ada keterlanjuran. Maksudnya kadang-kadang terkasar. Tetapi tujuan kita ialah dakwah. Tapi kalau semua tujuannya ialah memenangkan diri, kadang-kadang ada pandangan-pandangan yang salah. Walaupun ternyata salah. Kan? Sekurang-kurangnya katalah saya tersilap maklumat saya. Dalam beberapa isu yang dulu kita minta, saya kata kalau sekian betul kita letak jawatan, kan? Dia tak boleh datang dengan bukti. Itu lagi satu kampung. Dia dia hukum kan? Satu perkampungan sunnah dihukum. Fitnah dalam masjid atas nama agama. Lepas tu menyatakan ini adalah perjuangan ulama. Ulama tu apa? Kerana berceramah ataupun kerana ilmu? Ataupun kerana ramai pengikut. Ramai arti-hati Roma Irama dulu lagi ramai pengikut dia. Ya. Cuma Datuk saya nak Datuk sebut tentang ayat. Perkataan yang terbaik itu perkataan yang mengajak kepada Allah. Datuk sebagai orang yang lama dalam bidang. Dan saya rasa tak kurang jugalah pengikut, kan? Tak kuranglah juga orang yang minat. Di mana pun boleh kata dikenali lah. Tapi kita melihat hari ini ada sebahagian orang agama dia mengajak kepada diri dia. Sehingga ada, saya tak jumpa lagi baju yang ada gambar Datuk yang seolah-olah nak kalkan diri. Tapi sebahagian orang agama dia nak diri dia macam tu. Di tangannya dicium, gambarnya dijadikan potret dan sebagainya. Datuk melihat nasihat untuk kita semua lah. Yang mungkin ada pengikut walaupun seorang dua ni. Ini hal-hal yang sebenarnya imam-imam mazhab mereka takut hal ni berlaku. Hatta kalau baca Al-Imam Al-Ghazali dan seumpamanya, mereka tak mahu hal ini berlaku pada diri mereka. Bagi menjaga keikhlasan mereka. Kita bukan kata semua benda ni salah ke apa. Tapi kadang-kadang untuk apa? Untuk orang membesar, glorify diri di diri kita. Sebab tu kadang-kadang mungkin orang kata Ana sombong apa. Ana sebenarnya tak berapa suka orang cium tangan ni. Bukan, tengok depa tu orang cium tangan kata bid'ah. Kita tak kata bid'ah. Tapi untuk diri kita, kita rasa macam kita takut dia yang cium tu lebih baik daripada kita lah. Cuma kita tengok budak muda cium, okey lah. Pasal aku kira toski bedang. Kan? Atas hormat. Tapi di atas kesalehan, Allah lebih tahu siapa yang lebih saleh. Tapi ceramah-ceramah sebahagian ni, angkat kesolehan diri, angkat cerita dia mimpi, kononnya jumpa Nabi lah, angkat cerita amalan dia, yang mana dahulu para ulama menyembunyikan hal itu bagi menjaga niat mereka. Orang-orang seperti Sufyan Ats-Tsauri hatta menangis dalam tahajud pun tak mau sembunyikan daripada isteri. Sehingga pada sampai satu zaman orang boleh ambil live tahajud supaya dan boleh cerita tentang dia ni, karamah dia apa yang berlaku kononnya lah. Dipanah petir dan sebagainya. Dah berlaku. Saya bukan hal-hal yang seperti ini. Kita nasihat pada diri kita lah, yang lain tu pulang pada mereka lah. Apa tujuan mereka jawab kepada Allah Ta'ala. Nahnu nahkum bizalih. Tapi dan ini banyak sebab tu hadis yang Abu Hurairah pensan tu sebab tu lah. Orang yang berdiri depan Allah Ta'ala kan. Bila tanya pasal apa, qara'tu kitabaka laka ya Rab, aku baca Al-Quran untuk kazabt kan, kau berdusta, kau baca kerana liyuqal innahu qari, supaya orang kata kau ni pembaca Quran. Kita pun boleh jadi. Pasal apa kau berceramah? Aku berceramah untuk menegakkan agamamu. Na'udzubillah, bila balik pada Allah kata kau bohong. Kau ceramah supaya kau popular. Kau ceramah supaya orang angkat kau. Kau ceramah supaya orang membesarkan kau. Na'udzubillah.
Bukan boleh timpa kat orang lain cakap, kita boleh timpa. Hal itu kita nasihatkan diri kita juga. Sebab tu kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat, kata Muhammad bin Munkadir. Aku perangi diriku sendiri 40 tahun sehingga dia istiqamah. Kata Imam Malik, kami kalau ziarah Muhammad bin Munkadir rasa rendah diri dibandingkan amalan Muhammad bin Munkadir. Itu kata Imam Malik. Tapi kata Muhammad bin Munkadir, dia perangi diri dia sendiri. Susah nak hal-hal yang seperti ini. Kan kita bukan kata seronok-seronok bubuh gambar saja-saja lah kan. Kadang-kadang kawan, tapi kalau nak exaggerate kita, nak glorify kita, kalau boleh tak payah. Itu yang kita selalu sebut, dengar ceramah kita sudahlah kan. Dengar ceramah tu kadang-kadang tak apalah, nak ambil kesempatan ni nak minta maaf lah pada rakyat Malaysia. Pergi mana-mana memang orang minta ambil gambar, anak-anak nak tak bagi. Nak tahu Ustaz Mat pun mungkin call ni sikit. Ustaz Mat mungkin dia kata hati dah, alah Datuk pun bagi pergi lah. Bukan, kadang-kadang anak tu orang main boleh ambil gambar. Anak rasa anak tak mau tipu dia. Terutama dia kata nak ambil gambar, nak berkat sikit, anak tak mau. Anak tak bagi dia ambil. Supaya anak tak mau tipu dia. Isu berkat tak berkat ni Allah Ta'ala yang tahu. Tapi kalau dia kata, Datuk, babak sembang, mesti babak sembang-sembang, kenang-kenangan tu kita boleh pertimbang lah kan di atas dasar kenang-kenangan. Kadang-kadang orang ni main-main tak dan bagi salam, tak dan tanya khabar, terus nak ambil gambar. What for? Kadang-kadang kita tertanya untuk apa? Kita bukan artis yang nak melakukan album. Alhamdulillah kita tak ada album yang kita jual, tak ada benda barang-barang kita yang kita jual dengan nama kita. Kita hanya ada kuliah-kuliah ni lah yang sebahagian orang sokong, sebagian orang marah. Ini pun urusan Allah Ta'ala lah kan. Mudah-mudahan kita doa Allah bagi kita betul dan bagi kita istiqamah atas jalan yang betul. Macam doktor selalu sebut kan, kata letih lah ramai orang yang ada ilmu tapi nak tampil bercakap tu macam kalau ni muka ni. Di mana muka-muka yang lain? Mungkin kerana dah selamat buat apa kita nak cari pasal kan. Dah orang tak maki, pasal apa kita nak pergi dedahkan diri kita untuk di macam mana Datuk? Yalah, ana minggu lepas baru balik daripada umrah kan. Benda yang sama juga ana sebut pada kawan-kawan yang ikut umrah. Sewaktu kami pergi ke Taif. Yang mana waktu kita pergi ke Taif, kita melihat Taif ni satu bumi yang subur, satu bumi yang sejuk, satu bumi yang selesa untuk didiami. Tapi dia tak dapat kelebihan seperti mana Madinah dapat. Kenapa tak dapat? Kerana orang-orang Taif ni masuk Islam lewat. Itu dipanggil sebagai orang Madinah dapat fadlus sabq. Kelebihan mendahului sesuatu yang baik sebelum daripada orang lain sambut benda tu. Jadi sebab itu bila kita berada dalam medan dakwah ini, apabila kita melihat ada satu kebaikan yang tak ramai orang sokong, kita kena jalan dulu. Kita kena buat dulu. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita selalu dengar, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menunjukkan satu jalan yang baik, dia akan dapat pahala buat. Dia akan dapat pahala orang yang mengikuti dia. Jadi kalau dah tunggu lama, dah jadi normal benda tu, baru kita nak sokong, bukanlah tak ada kelebihan, ada, tapi tak seperti mana orang yang memulakan jalan tu daripada awal. Ingat lagi masa Datuk Mufti sebut daripada awal dulu, tok tukar Yasin malam Jumaat kepada Kahfi. Dia kena teruk. Anas sendiri kena teruk. Kan? Ada pengurusi masjid yang datang kat Anas, dia kata, Anas kena buang Ustaz sebab tukar baca Yasin malam tukar baca Yasin kepada baca Kahfi. Benda sunnah. Tapi dia kena buang daripada jawatan dia hanya semata-mata kerana dia nak ubah kepada sesuatu yang tak jelas sunnahnya kepada yang sahih sunnahnya. Tapi hari ni kita tengok benda tu dah jadi normal dah. Orang dah boleh terima dah baca surah Kahfi malam Jumaat. Ada masjid-masjid, bukan dia boleh pun. Ada masjid-masjid yang dah membudayakan baca surah Kahfi. Tapi kelebihan untuk orang yang mulakan benda tu orang kata apa, tak didapati ataupun tak diberikan kepada orang yang kemudian. Dia hanya dapat pahala amalannya lah kerana benda tu dah jadi normal. Jadi bagi ilmuwan-ilmuwan yang menyedari perkara ini, Anas nak seru jugalah supaya kita sama-sama mempertahankan. Kalau benda ni jadi budaya, benda betul ramai sebut.
dia akan, orang awam akan kata, oh betul lah, ramai ustaz yang sebut. Tapi kalau pakat 2-3 orang je yang pertahankan, yang lain semua datang SMS, masuk WhatsApp je, teruskan Syekh, anak belakang entah. Anak sokong entah. Anak sokong entah, tapi anak tak boleh. Sampai bila? Kan? Sampai bila? Kita banyak kes. Kan? Kadang-kadang sampai kerajaan pun boleh tukar polisi. Kerana ramai orang yang tak setuju. Sama juga orang agama pun kena ikhlas dalam perjuangan agama. Kalau benda tak betul, walaupun melibatkan tokoh yang ramai, dai sejuta umat ke, dai sebilion umat ke, walaupun dia buat benda tak betul, kita kena sebut benda ni tak betul, benda ni tak bagus. Walaupun ada risiko yang Walaupun ada risiko kita berhadapan, tapi kalau semua orang sehati sejiwa cakap ini bukan daripada tuntunan agama, orang awam akan akur. Kerana orang awam ni, dia kat mana pun akan bergantung dengan ustaz juga. Kan, bila tapi ada ustaz pula yang duk angkat, walaupun sebenarnya kita kritik, sebenarnya kita kata dia ni masalah dia adalah pada perkataan yang kotor, pada perkataan maki dia, kita tak setuju yang tu. Dia angkat pula seolah-olah macam kata tak boleh, dia ni adalah ulama besar. Ulama besar, dia ni dai sejuta umat, dia tok pekoh Malaysia. Siapa yang petikai masalah tu? Kita bukan petikai masalah dia tok pekoh ke, dia tok jasa-jasanya tak dipertikaikan. Tak pernah kita pertikaikan jasa-jasa yang dia. betul lah. Kalau benda-benda yang betul yang dia buat, tak pernah kita pertikaikan. Yang kita pertikaikan adalah benda tak betul yang dia buat. Jadi kita kena ikhlas dalam perjuangan dakwah kita. Bukan kerana nak mempertahankan kepentingan diri, tetapi kerana mempertahankan kepentingan apa. Di sinilah yang kita kena nilai balik. Yang Nabi SAW sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah aku dia cinta lebih berbanding ibu bapa dia, anak dia dan manusia keseluruhannya. Kan, maksudnya dia kena sayang Nabi itu lebih. Perjuangan Nabi apa dah? Perjuangan Nabi akidah, syariah dan akhlak. Kan? Perjuangan Nabi itu akhlak. Inna khiyarukum khuluqa. Ahsanukum khuluqa, dalam riwayat sebut. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Tapi kalau akhlaknya teruk, kena tegur lah. Kenapa pula pakat diam, nak tunggu game perleh juga sebut. Tapi ialah kita pun sebenarnya bukanlah mencari-cari. Sekali orang kata, dia ni tak ada kerja lain, saya nak cari salah ustaz je. Bukan cari. Benda tu terpampang kot. Dia yang sebarkan. Kita tak perlu cari. Tak perlulah perkataan-perkataan tersembunyi dalam bilik-bilik. Dalam restoran dia sebut, kita nak pergi rakam, kita nak pergi sebarkan. Sebab tu, bila benda yang tertutup, kita tak pernah untuk sebarkan. Betul. Datuk Mufti pernah sebut tentang video yang melibatkan seorang pendakwah. Video yang tak elok disebarkan. Bukanlah video tu tak elok. Video yang tak elok untuk disebarkan. Video terlalu private di antara dia dengan pasangan dia. Ini benda yang tak perlu disebarkan. Kita kritik. Walaupun kita tak sama manhaj, tak sama pendirian, tapi kita kritik. Kritik kerana benda ni tak wajar. Kita melihat kepada isu. Kita bukan melihat kepada batang tubuh. Rekod kita tak pernah sentuh peribadi, harta dalam sebaran kita juga tak menyentuh mimik muka dan sebagainya. Itu bukan daripada apa. Kita tak sentuh tu. Tak pernah cari dah mana-mana. 2013 kalau saya tak ingat, pendakwah berkenaan ada dikaitkan dengan satu video yang tak elok. Kita antara orang yang mengeluarkan kenyataan, Datuk antara yang menulis membantah hal itu untuk menjatuhkan maruah dia. Untuk menjatuhkan. Walaupun dia ada perkataan yang kata pada kita, tapi kita tak mau normalisasikan orang jadi seperti itu. Kita tak mau. Dan Datuk juga bukan ada orang yang hantar kan tentang peribadi-peribadi. Banyak orang yang ni, tapi kita tak mau hal-hal yang seperti itu. Kita semua remind diri kita nak cari apa dakwah ni sebenarnya. Akhirnya jadi satu kita nak kena ingatkan dunia ni memang sesuatu yang menawan. Orang kata orang dakwah ni dia zuhud. Orang ramai boleh zuhud dengan duit ni. Tapi tak ramai orang boleh zuhud dengan populariti. Pengaruh, kuasa. Orang semua nak. Orang nak ni. Ramai ahli politik tu duit banyak dah, tapi kalau hilang jawatan hilang mereka sebab pengaruh. Tu Sufyan As-Sawri kata, dia tengok ramai orang yang zuhud pada makan dan pakai, tapi tidak zuhud pada jawatan, pada riasah. Dan Nabi SAW ingatkan hal ini kepada orang-orang Ansar. Dan sikit sangat habuan ni. Bila orang Ansar tengok orang Quraisy dapat habuan banyak selepas daripada peperangan Hunain. Ghanimah. Mereka rasa bahawasanya mereka pun nak macam Quraisy juga. Harta banyak.
ada kedudukan, ada harta Nabi bagi. Kecil hati mereka tengok Nabi tak bagi kat mereka. Dia berkata, ya ma'asyarul ansar, awajadtu fi anfusikum fi lu'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Wahai orang Ansar, kamu rasa tak berhati ke pada daki dunia yang mana aku bagi pada satu kaum supaya mereka itu elok Islam mereka. Aku serahkan kamu kepada Islam kamu. Ya ma'asyarul ansar. Kan? Wahai orang Ansar, kata Nabi kata, afala tardau an yarji'an nasu ila rihalihim ya ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillah fi rihalikum. Kamu tak puas hati ke orang zahabna, orang semua pi bawa segala harta, Kambing kamu lembu. kamu balik bawa Rasulullah. Memanglah saya nak ingatkan kawan-kawan, kalau tengok fitnah dunia kepada sebahagian orang tu, tengok depa nu dakwah dapat macam-macam, kita tak dapat apa depa tu kerana tak cakap benda-benda yang masyarakat Mengikut arus. kadang-kadang masyarakat bukan marah. Masyarakat tak marah. Yang marah ni orang agama yang ada kepentingan dalam masyarakat. Jadi mereka ni bersepatu padu mengambil tindakan kepada orang-orang yang menegur amalan-amalan yang tak apa kena dalam masyarakat. Jadi untuk mengelakkan depa ni daripada kena, depa pun mulalah berfalsafah supaya tak bercakap benda-benda yang patut mereka cakap. Ini pun satu hal. Untuk kepentingan diri lah. Untuk kepentingan diri. Untuk kepentingan diri. Untuk hal-hal yang mana bagi membolehkan mereka tengok, penceramah ni dapat ceramah macam ni, dapat duduk dengan artis. Dapat naik dengan artis, dapat dengan ni, dapat kemewahan, majlis mewah. Dia jadi begitu. Penceramah ni bila dia maki orang, pengikut dia lagi seronok dengan dia. Aliran politik tertentu sokong dia. View tinggi. View tinggi. Ini semua fitnah dalam dakwah. Pada diri kita nasihatkan juga lah. Kita nasihatkan supaya jangan terlibat dalam hal-hal yang seperti ini. Kepada pendakwah-pendakwah, sukalah kita dah panggil lah kan, orang panggil sunnah ke apa, kita harap kita sabar dalam dakwah ni. Tak usah maki orang, tak usah dedah benda-benda personal orang. Walaupun kita tengok mereka tu maki kita macam-macam, bodoh lah, apalah, buat tuduhan, maki mereka ni kata Imam Syafi'i bodoh, mereka ni kata maki ulama, mereka ni kata semua orang baca Yasin masuk neraka. Dia reka ayat dia tu, dia reka ayat tujuan nak menimbulkan kemarahan orang, kebencian orang. Li'ighazatin nas. Kita tak sah buat benda yang sama. Kita konsisten dengan dakwah ni. Sampaikan apa dalam Quran dengan sunnah. Kan? Ini adalah misi kita. Dan kita jangan terikut-ikut. Tengok dia maki pun ramai orang sokong ke, apa salahnya kita maki? Kita akan jawab depan Allah Ta'ala, dia pun akan jawab depan Allah Ta'ala nanti. Apa beza kita dan mereka kalau sama rentak? Apa beza kita? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Dan Datuk pun selalu sebutkan, law kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udan 'alaihim syaqqa. Kalau perjalanan dakwah ni dekat, nak capai aja pun juga hampir, dia pun ikut kamu. Yalah, ayat tu cakap tentang perang Tabuk. Maksud kalau perkara perjuangan ini dekat, semua orang akan ikut kamu. Tapi ia jauh dan ada masyarakat. Hari ini sampai tak ada lagi cerita tribulasi perjuangan. Cerita dakwah semua cerita seronok. Cerita artis, cerita makan, cerita kereta, cerita barang jenama. Sebab tu kita jangan heran, kita ceramah banyak, forum dalam TV lah apa, tapi rasuah pun negara kita tak kurang. Banyak benda-benda yang mungkar dalam negara kita. Akhlak dan sebagainya. Itu teruk. Sebab apa? Sebab ini satu entertainment. Termasuk diri kita lah, kita nasihat, bukan kata kat mereka saja. Betul. Ya. Jadi entertainment ya. Jadi satu. Pasal apa nak pergi, kadang-kadang, terutama orang kaya saya sebut ni, orang kaya, mereka nak pergi masjid apa, satu hal, mereka boleh panggil ustaz main rumah. Ustaz main di rumah, boleh buat majlis makan-makan. Boleh juga itu satu aktiviti mengumpulkan kawan-kawan. Tak apalah, saya bukan kata semua tu salah. Tapi itu jadi satu aktiviti di masa lapang. It's not about
untuk memperjuangkan Islam dan memperjuangkan konten ajaran Nabi, tapi ia satu aktiviti lah. Orang buat ceramah rumah, aku pun cari ustaz mana tau, supaya kita boleh, lepas daripada tu kita bincang-bincang, dapat makan-makan, kita pun dah makan juga ni. Dan itulah akhirnya, kan, dia tidak menjadi satu risiko. Bukan kita nak suruh semua orang ambil risiko, tak. Tapi kita mahu orang bercakap jujur. Apa yang salah, kata salah. Saya kata salah, tapi ini parti saya tak boleh. Ini salah. Kita minta semua kawan-kawan kita, yang salah kita kata, hikmah, okey. Cakap dengan cara santun, dengan cara yang tak ni, itu okey. Tapi jangan jual agama kerana kepentingan dunia. Kerana itu salah satu tanda kecil kiamat. Kan? Wa yubi'ud din bi'aradin minad dunya. Dijual agama Kerana habuan dunia. kerana habuan dunia. Kata-kata akhir dari doktor. Itulah. Kita dah sebut panjang dah. Tapi yang sebut tadi, yang Ibn Qayyim sebut tadi, syaitan kadang-kadang bila dia nak goda kita, dia akan tengok kekuatan dan kelemahan. Ada orang kelemahan dia pada satu sudut, kekuatan dia pada satu sudut. Jadi kekuatan dia pada dia cakap pandai. Itu kekuatan dia. Dia ada ilmu sikit untuk bagi tahu tentang agama pada orang. Jadi syaitan goda dia sehingga dia menggunakan perkataan makian. Lagi ramai orang suka dan lagi seronok dia. Lagi dia rasa dia buat kerja Islam. Tapi sebenarnya apa yang disebarkan itu adalah benda yang kotor, benda yang tak baik, boleh menjadi ikutan pada anak muda pula, budak-budak pula. Bahayanya dia tak rasa bersalah. Dan dia tak rasa bersalah. Ada orang tolong bela pula bagi dia, bagi pihak dia. Perkataan-perkataan kotor tu, perkataan-perkataan jijik tu. Sebab itu hati-hati kita menjadi ikutan. Kan? Orang akan ikut perkataan apa yang kita sebut. Jadi kalau perkataan kotor, anak-anak kita pula akan jadi rasa benda tu biasa. Adakah kita mak ayah ni suka anak-anak kita menyebutkan perkataan-perkataan yang kotor ni dalam percakapan mereka? Kan? Tak wajar gunakan lahjah agama, lahjah negeri untuk mewajarkan benda ni. Kalau kita pergi Terengganu pun, tiba-tiba kita panggil orang dengan perkataan yang tak elok, perkataan yang selalu sebut tu, adakah orang Terengganu waktu kita beli barang, terima kasih perkataan terima kasih Natang. Takkan orang boleh terima sebagai satu benda yang normal. Ini benda yang salah, ini benda yang kotor. Anak-anak tak boleh ikut perkataan-perkataan yang kotor ni. Dan orang-orang yang mendengar kuliah pun sama juga. Kadang-kadang dia ada kekuatan dia boleh dengar ceramah sejam 2 jam. Orang lain dengar ceramah sejam 2 jam tidur. Tapi dia kuat dengar sejam 2 jam dia boleh bertahan. Syaitan akan gunakan benda tu untuk menggoda dia. Dia rasa dia dengar kuliah agama, tapi sebenarnya dia sedang mendengar satu benda yang tak wajar, satu benda yang kotor, satu benda yang jijik. Jadi dia rasa dia buat kerja agama, Dia rasa berpahala. Dia rasa berpahala, tapi sebenarnya dia hanya menyebarkan satu benda yang tak elok. Bukan kita nak menafikan sumbangan dia, bukan kita nak nafikan jasa besar dia selama ini, kita hanya nak membetulkan perkara yang tak elok yang disebut. Jadi kita tak ada apa kepentingan dalam isu ni. Kita berhadapan dengan risiko makian orang terhadap kritikan kita terhadap dia, tapi kita buat ni atas dasar tanggungjawab kita, atas dasar amanah kita kepada nak menjaga medan agama ini supaya tidak dicemari oleh mana-mana pihak dengan alasan itu adalah tuntutan agama. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk, Doktor dan semua penonton yang bersama dengan kita live pada malam ini. Alhamdulillah Datuk. Doktor, kita telah sampai siri yang ke-7 dan melangkah masuk ke tahun baru. Masih istiqamah. Alhamdulillah. Kita ucap terima kasih kepada semua penonton yang memberi sokongan. Hingga kita pergi ke Krabi pun ada warga Thailand kata podcast kan. Satu brand, walaupun asalnya itulah, bukanlah kita kata kita ikhlas, tapi asalnya atas cutu Saidi Datuk, kita nak buat satu yang memberi manfaat dan Allah Taala. Hotel lah kita. Kan? Alhamdulillah. Kita pergi mana-mana pun dah tenggelam, orang tak dengar ceramah, orang kata podcast. Kan? Alhamdulillah, kita doakan ada manfaatnya, dan insya-Allah kita merancang juga Datuk untuk kita nak ziarah, merapatkan ukhuwah. Sebab ramai orang dia macam-macam, nak tajal lah, nak panggil kita ke tempat lah. InsyaAllah kita dalam tahun ni ada perancangan untuk nak pergi. Kita tak ceramah, kita tak kuliah kan, sebab mereka dah tengok dah siaran-siaran langsung kita ni.
sekadar nak merapatkan ukhuwah. Jadi siapa-siapa yang Kita berminat, pergi, kita minum sekali. minum, Lepas tu kalau dapat ambil gambar boleh. boleh lah kan. Masa tu boleh ambil gambar lah pasal kita santai. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Dan saya harap Tak maki tak mencarut pun ada orang nak tanya lah. ada. Agak Allah Taala Alhamdulillah, rezeki ramai. alhamdulillah. Ramai yang mesej nak taja, cuma kita kena tapi sikitlah. Pasal yang ni pun kita tak termakan ni. Kan? Alhamdulillah, insya-Allah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan pada masa dan waktu yang sama dengan izin Allah, dengan tajuk-tajuk yang lebih bermanfaat di atas fikrah dan hujah, tidak berpihak kepada mana-mana melainkan mengajak kepada Allah dan Rasul. Terima kasih sekali lagi Datuk, Doktor. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita, insya-Allah. Walaupun podcast ini tak adalah mencarut, kan, tak adalah maki orang, tapi view kita alhamdulillah kan, adalah juga kan, tak banyak pun, antara nombor 1 dengan nombor 2 lah kan. Okey, alhamdulillah, terima kasih, dan juga terima kasih kepada kru PMT. Dan kita yang nak sumbang, kita tak bagi akaun Dr. Rora, kita tak bagi akaun Datuk, akaun saya nanti kita fikirkan. Boleh sumbang terus ke akaun PMT. Pasal dia ada kos ni. Ada kos, ada kos. Apa nama, staff MT lagi. Alat dia apa semua. Alat lagi. Ada orang komplain masa podcast kali pertama kali kedua dia kata suara tak okey. Minggu depan terus PMT bagi hari. Terus PMT beli. Yang ni kita tak apa? Kita tak korek daripada tanah. Kita tak ambil. Terus daripada Hari langit. PMT sediakan. Terima kasih banyak lah PMT ni. InsyaAllah. Dan terima kasih juga kepada para penyumbang. Dan kita sentiasa menerima dan mengalu-alukan apa sahaja untuk kebaikan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada podcast pada minggu hadapan, insya-Allah.